Kita masih menunggu Puan Haja. Oke, silakan Puan Haja. Oke, dipersilakan Puan Haja untuk beri ucapan aluan. Terima kasih Dr. Biti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam BPD Tuaran, sederap menerajui perubahan. Sabah hebat katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ya kepada 10 terbaik. Ada dari GPN bersama-sama kita petang ini. Okay, yang saya hormati semua pengetua guru besar yang bersama-sama, saya Plus, timbalan PPD kalau ada, terlampau banyak nih siaran langsung sekarang, jadi saya tidak tahu di mana keberadaan mereka semua. Saya pun sekarang ada 3 live ini. Semualah yang berada bersama-sama dalam talian hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa pada petang ini untuk kita sama-sama mendengar taklimat tentang kaedah terkini yang akan kita gunakan untuk pelaporan PDPR yang telah diarahkan oleh KPM untuk kita melaksanakan di semua sekolah di seluruh Malaysia. Jadi kalau sebelum ini pelaporan PDPR kita adalah menggunakan link yang telah pun dikongsikan, yang telah saya kira melalui beberapa perubahan juga, dan saya ucapkan tahniah kepada semua sekolah kerana dapat mengisi link tersebut. Satu ketika dulu kita berada di tangga yang teratas dengan 100% pengisian. Semua guru mengisi link tersebut, tetapi sejak kita mula kembali bersekolah PDPR selepas cuti hari itu, nampaknya macam pengisian link kita itu agak turun, di mana tidak sampai 90% guru-guru kita yang mengisi link PDPR. Jadi apabila nanti kita mengisi link yang baru ini, saya harap semua guru kita dapat mengisi semula 100% seperti mana yang pernah kita lakukan sebelum ini ya. Kalau pernah kita buat 100%, tidak mustahil untuk kita buat semula. Taklimat yang akan diberikan pada hari ini, saya harap semua dapat memberikan perhatian. Bersama-sama kita juga di sini ada kumpulan pengetua guru besar, ada PK-PK yang bersama-sama dengan kita untuk mendengar taklimat itu, di maknanya dalam satu sekolah itu ada beberapa wakil walaupun tidak bersama dalam bengkel link ini, tetapi ada di link yang lain yang telah dibuat. So, semua sekolah saya harap dapat mengambil perhatian yang serius tentang taklimat ini, dan sekiranya masih ada kemusykilan selepas daripada ini, kita ada jurulatih utama yang telah pun dilantik, dan bolehlah mengajukan soalan-soalan kepada mereka semua supaya pengisian link kita itu tepat, betul dan berintegriti, insyaAllah ya. Okay, jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua dan selamat berbengkel. Terima kasih juga kalau ada wakil daripada JPN sebagai pemerhati di sini. Terima kasih kerana bersama-sama kami di PPD Tuaran. Jadi saya kembalikan kepada Dr. Biti. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Puan Haja. Oke, selain daripada itu saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Encik Jefferson dan juga Madam Litan, pegawai SIC Plus kerana membantu bahagian teknikal untuk petang ini ya Puan. Oke, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada dua mentor kita, Cikgu Nazira Awang Damit dan juga Cikgu Vindi daripada SK Bunga Leo dan SMK Tamparuli. So, tanpa membuang masa, oke Puan, terima kasih banyak-banyak. Bolehlah meneruskan dengan program yang lain. Terima kasih atas kebersamaan. Cuma saya akan mendengar sahaja. Boleh, saya boleh. akan berada di. Alhamdulillah. Oke.
Oke, selamat petang diucapkan dan selamat datang kepada Puan Ramla. Oke, wakil daripada JPN. Macam kita biasakan dengan nama nih. Oke, hari ini sesi untuk makluman sesi bengkel ya. Thank you, Madam. Nanti ada apa-apa soalan, kami minta tolong backup daripada Puan Ramla. Oke, so untuk makluman semua, bengkel kita pada petang ini kita tidak akan merespon soalan-soalan ataupun hands up daripada rakan-rakan secara lisan. Walau bagaimanapun jika ada soalan, rakan-rakan boleh menaip di ruangan chat. Oke, di ruangan chat. So kita akan ada rakan yang akan jurulatih termasuk Puan Ramla sendiri akan tolong respon di chat tersebut untuk soalan-soalan cikgu-cikgu ICT ataupun guru besar, pengetua, penolong kanan ataupun guru-guru. Boleh saja type di ruangan chat, mereka akan bantu respon. Sebab hari ini bengkel kita agak panjang dan masa kita agak padat, so kita tidak mau terganggu lah oleh persoalan-persoalan begitu secara lisan. So tanpa membuang masa, saya teruskan Puan Ramla, Puan Wanihim, Puan Haja. Teruskan. Oke, saya teruskan dengan surat sebelum kita bermula bengkel. Saya ingin share. Oke, semua nampak sharing saya? Oke, so rasanya semua sudah nampak. So ini adalah berkenaan surat pemakluman. Oke, surat pemakluman pelaksanaan pengujian akhir sistem pelaporan pembelajaran di rumah, yaitu SPDPR. Oke, so sukacita dimaklumkan Kementerian Malaysia telah memutuskan supaya data pelaksanaan pembelajaran di rumah PDPR dikumpul secara harian oleh BPHS. Data ini dikumpulkan dan dilaporkan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Semula Pembukaan Sekolah dan Pengurusan Tertinggi KPM. So, sehubungan dengan itu, KPM telah membangunkan sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah SPDPR dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Selain itu, membolehkan data PDPR dilapor dan dianalisis dengan mudah, cepat, dan tepat di peringkat sekolah, peringkat PPD, dan peringkat negeri. Pengujian awal sistem tersebut telah dilaksanakan pada awalnya untuk ujian rintis yang pertama di 5 buah negeri, yaitu Terengganu, Negeri Sembilan, Johor, Perak, dan Pulau Pinang. Negeri yang mempunyai bilangan sekolah, murid, dan guru yang agak sedikit lah. So, dan bermula pada 4 Julai hingga ini, maka mereka telah putuskan bahwa kesetaraan digunakan sepenuhnya di seluruh negara. So, pengujian akhir akan dilaksanakan di 11 negeri bermula 4 dan 5 Julai hingga 15 dan 16 Julai. So, justru berdasarkan surat ini, dengan segala hormatnya kita memaklumkan bahwa pelaksanaan ataupun pengisian link PDPR di peringkat negeri JPN tidak perlu sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah, oleh guru-guru yang mengajar ataupun melaksanakan PDPR, karena pelaporan tersebut kita perlu melaporkannya terus ke sistem pelaporan PDPR yang telah disediakan oleh KPM ini. So ini adalah puncak kuasa untuk menggunakan pertukaran link tersebut. So ini itu saja kandungan berkenaan surat ini. Oke, bagi meneruskan sesi kita, saya jemput Puan Cikgu Nazira Awang Damit daripada SK Sungai Damit untuk menyampaikan taklimat beliau. Oke, ada apa-apa soalan boleh type di chat, kami akan respon di chat ya. SK Bungali. Oke, sorry, SK Bunga Liu, Cikgu Nazira. Oke, silakan Cikgu Nazira. Oke, terima kasih Dr. Biti. Selamat petang saya ucapkan kepada semua guru-guru besar, pengetua, guru-guru ICT yang hadir pada petang ini. Jadi petang ini kita akan berbengkel berkenaan tentang SPDPR. Sekejap saya share dulu. Okey,
Jadi SPDPR ini adalah sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okay, untuk hari ini objektif yang ingin kita capai adalah mengenali iaitu satu, mengenali apa itu SPDPR. Kemudian kita akan belajar berbengkel bagaimana untuk log masuk ke SPDPR, tugas sebagai admin sekolah, mengurus kelas. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana untuk mengurus guru, pelaporan PDPR, melihat analisis pelaporan PDPR dan juga panduan guru. Okey, sebagai permulaannya SPDPR ini saya... Sorry Nad, kacau. Macam tiada buat presentation, is it? Oh, okey, sekejap ya. Okay. Okey, sekejap ah. Okey, boleh nampak tab yang saya... Okey, teruskan. Okey. Sorry. Kejap. Okey. Okey, kita ada 8 objektif hari ini iaitu kenali SPDPR. Saya ulang semula saja ya. Kenali SPDPR, log masuk, admin, urus kelas, urus guru, pelaporan PDPR, analisis pelaporan dan juga panduan guru. Okey. Sebagai permulaan, apa itu SPDPR? SPDPR ni sebenarnya adalah sistem yang dibangunkan oleh KPM untuk guru-guru mengisi pelaporan PDPR seperti yang sebelum ini. Sebelum ini kita kita isi menggunakan sistem big data iaitu Google Form yang disediakan oleh JPN Sabah. Tapi kali ini kita akan menggunakan sistem yang telah dibangunkan oleh KPM ini. Jadi apa yang kita isikan bukan hanya dapat dipantau di peringkat JPN Sabah tapi juga sehingga ke KPM lah untuk dilaksanakan tindakan susul di peringkat sekolah, PPD, JPN dan juga KPM. Jadi untuk masuk ke laman web SPDPR ini adalah laman webnya spsabah.moi.gov.my. Setiap negeri mempunyai pautan web masing-masing. Jadi untuk Sabah kita hanya menggunakan spsabah.moi.gov.my. Okay. Username yang kita akan gunakan adalah IC, nombor IC tanpa dash, dan kemudian 6 digit belakang nombor IC juga tanpa dash. Ini adalah default password untuk semua guru-guru. Okay. Terusnya untuk log masuk, password apabila kita log masuk untuk pengetahuan semua, guru ICT, guru-guru dan juga admin sekolah. Untuk log masuk, pertama kali apabila kita log masuk, default password tu kita perlu tukar, okay? Ataupun reset semula kata laluan. Okay, ini adalah interface yang akan kita lihat apabila kita log masuk ke website SPDPR. Okay, kita masukkan IC di atas ni, default password iaitu 6 nombor belakang IC dan juga kod keselamatan. Dan apabila kita sudah dapat masuk tu, dia akan automatically akan keluarkan interface yang ini iaitu meminta guru-guru untuk menukar kata laluan baru. Untuk kata laluan, guru-guru perlu setkan kata laluan yang baru kepada 8 aksara, iaitu gabungan huruf besar, huruf kecil dan juga nombor. Okey,
perhatian di sini, untuk admin sekolah iaitu guru-guru ICT dan juga pentadbir, anda diberi masa selama 5 minit. Jadi kalau tiada pergerakan apa-apa di dalam website tersebut, ada 5 minit saja boleh berada di situ. Lebih daripada itu, automatik dia akan log out. Okay? Jadi kena re-log in balik. Guru pula diberi tempoh masa selama 2 minit, iaitu 120 saat untuk buka depannya. Okay, dinyatakan juga di sini tempoh ini akan dikira apabila tiada aktiviti yang dilakukan pada sistem SPDPR. Jadi maksudnya kita buka saja website tu, sudah login tapi belum lagi buat apa-apa, tiada pergerakan cursor kah ataupun apa-apa, ada tempoh 2 minit saja untuk guru, admin 5 minit. Okay, admin sekolah ni adalah pengurus SPDPR yang tadi kita ada bincang-bincangkan di dalam grup ICT itu. Okay, admin sekolah sebenarnya kita tengok di sini, siapakah admin sekolah? Admin sekolah ada 3. Admin utama adalah pengetua atau guru besar, yang ini memang sudah diset dari KPM lagi, dari KPM, pengetua GB lantikan KPM, nama memang sudah ada sebagai admin untuk setiap sekolah. Begitu juga penolong kanan yang dilantik, yang penolong kanan yang lantikan KPM juga adalah pengurus SPDPR ini. Jadi dua-dua ni memang sudah ada ID login sebagai admin. Okay, yang ketiga adalah admin sekolah. Admin sekolah ini adalah dilantik oleh pengetua atau GB. Okay, jadi admin sekolah ni sama ada penyelaras PDPR ataupun guru ICT lah. Biasanya guru ICT lah kan yang akan menguruskan benda-benda berkaitan ini. Okay, perhatian, hanya 3 orang admin saja di sekolah, pengetua, guru besar, penolong kanan dan juga admin sekolah yang dilantik oleh pentadbir. Okay, jadi apabila admin sekolah yang pertama sekali yang akan melantik adalah guru besar. Jadi yang paling penting di sini, yang first kali perlu masuk adalah guru besar. Ataupun kalau cikgu-cikgu penyelaras ICT ada IC pengetua dengan kebenaran, dengan izin mendapatkan IC pengetua untuk masuk login pertama kali. Okay, login pertama kali untuk melantik admin sekolah. Okay, bila kita masuk ke link ini, seperti biasa ini interface pertama tadi, log masuk, dan apabila di dalam klik sistem pelaporan PDPR, dia akan, menu utama memang akan terlihat bahagian ini, sistem pelaporan PDPR, dan ke menu kemudahan, kemudian daftarkan admin. Okay, ini tugas admin sekolah yang paling utama tadi, yang pengetua GB lah, ataupun kalau guru ICT ada sudah mendapat izin untuk membuka menggunakan ID pengetua PGB, bolehlah melantik admin. Okay, nanti macam mana untuk melantik admin akan dinyatakan di dalam bengkel. Okay, sebenarnya mudah untuk melantik ni, cuma perlu cari IC guru tersebut ataupun admin tersebut, guru ICT tersebut. Okay, dan kemudian semak, dia akan keluar nama pengguna dan juga boleh digantikan jawatannya di sini kepada admin sekolah. Okay, ditetapkan sebagai admin sekolah, kemudian simpan sahaja. Jadi guru tersebut akan menjadi admin sekolah. Okay, apabila berjaya membuat penyimpanan tetapan admin sekolah, ini yang kamu akan nampaklah. Kemudian urus kelas. Sebenarnya tugas admin sekolah yang dilantik ini adalah untuk ini paling utama, daftar kelas, kemaskini kelas dan padam kelas. Selepas apabila kita sudah selesai daftar kelas, kemaskini kelas ni, sebenarnya tugas admin sudah boleh bertenang. Dia cuma perlu daftar kelas dan kemaskini kelas.
dan juga mungkin kalau ada penambahan atau pengurangan guru saja. Okey. Untuk pendaftaran kelas ni hanya admin sahaja dibenarkan daftar kelas. Satu orang sahaja yang boleh mendaftarkan kelas sebab guru lain walaupun dia ada boleh klik bahagian daftarkan kelas, tapi dilarang untuk mereka mendaftarkan kelas sebab takut ada berlaku kesilapan pada data analisis. Jadi bila satu orang saja buat, lebih seragam itu semua. Okey. Untuk mendaftarkan kelas, macam biasa admin perlu masuk login, masuk yang sebab kita sudah dilantik. Apabila dilantik, admin boleh guna IC sendiri, iaitu guru ICT boleh guna IC sendiri, ataupun PK boleh guna PK1 boleh gunakan IC sendiri. Dan kalau pertama kali log masuk, gunakan 6 digit akhir sebagai password. Kalau sudah pernah try, kalau sudah reset password baru, gunakan reset yang password yang baru tersebut. Okey. Log masuk dan kemudian klik seperti tadi juga sistem pelaporan PDPR. Kemudian di bahagian tepi sini klik ke daftar dan kemas kini ke daftar kelas. Okey, jadi kita akan daftar kelas. Berapa kelas ada di sekolah, kita akan daftarkan semua itu. Okey. Di sini cikgu-cikgu mohon perhatian, sekiranya ada kelas yang sama tetapi dipecahkan kedua mata pelajaran yang berbeza. Contohnya di sini dia bagi kelas tingkatan 2 dedikasi ada 40 orang pelajar. Okey, untuk dipecahkan kepada dua mata pelajaran, iaitu kelas 2 dedikasi pada masa yang sama, kelas tersebut ada subjek RBT hanya 20 orang yang ambil, subjek ASK hanya 20 orang yang ambil. Jadi kita pecahkan kepada dua kelas. Nama kelas tu akan kita tulis beginilah, 2 dedikasi dalam kurungan untuk subjek apa. Untuk kalau macam sekolah rendah, saya rasa kelas yang akan dipecahkan, dia dipecahkan kepada contoh dia tahun 1 pendidikan agama Islam 18 orang, tahun 1 pendidikan moral 5 orang, macam gitu. Okey, saya teruskan. Untuk kemas kini kelas sama juga, kita hanya perlu pergi ke ikon ke menu daftar kelas, dan di bahagian tepi sini dia ada ikon edit dan juga delete padam. Okey, bila untuk kita edit kemas kini kelas, iaitu edit, klik ikon yang warna biru ni lah. Tapi guru ICT hanya bila kita sudah daftar kelas, kita hanya boleh edit bilangan murid sahaja. Nama kelas kita tidak boleh tukar sudah. Okey, jadi kalau macam tersalah nama kelas kah, terlebih pula bilangan kelas kah, kita tidak boleh edit di sini. Tapi kalau tersalah nama kelas ataupun bilangan kelas terlebih, kita boleh padam kelas. Gunakan ikon yang di sebelah ini. Okey, yang merah ni. Jadi jangan risau kalau terlebih padam pula, daftar saja lagi balik kelas itu semula. Okey. Okey, seterusnya adalah bahagian urus guru. Okey, ini pun sebenarnya adalah tugas selain daripada daftar kelas, tugas admin sekolah, urus guru juga adalah tugas admin sekolah, di mana kita akan lihat senarai pengguna. Admin juga akan mereset kata laluan pengguna baru atau guru. Ini biasanya terjadi kalau guru-guru tersebut terlupa password. Okey, saya rasa boleh saya cadangkanlah mungkin perbincangan di kalangan sekolah, di pihak sekolah masing-masing, mungkin set satu kata laluan yang senang diingati untuk semua. Apabila sudah pertama kali login, setkan ke kata laluan yang sama supaya kalau ada yang lupa, mungkin ada kawan-kawan lain boleh bantu. Itu supaya mudahlah, tidak kelang kabut kan bila perlu reset, orang lain terpaksa tunggu admin sekolah pula untuk reset, mungkin lambat respon. Jadi kalau password yang sama ni, kawan-kawan yang lain pun boleh ingatkan. Okey. Untuk urus guru, admin juga akan boleh menghapus atau padam guru
yang telah pensiun atau meninggal atau cuti tanpa cuti belajar. Okay. Dan juga admin sekolah boleh menarik masuk guru baru pindah masuk ke sekolah ke sekolahnya. Okay. Perhatian di sini, admin sekolah boleh tarik guru yang baru pindah ke sekolah mereka dengan sendiri. Ini maksudnya di sini admin sekolah tak boleh buang guru yang keluar dari sekolah mereka. Guru pensiun meninggal, admin boleh padam sebagai pengguna sistem. Okey, di sini ni maksudnya adalah ada seorang guru dia pindah dari sekolah A ke sekolah B. Ini contoh dia lah, dia punya situasi. Seorang guru pindah dari sekolah A ke sekolah B. Jadi guru sekolah B dia boleh tarik data guru ini. Jadi dia hanya perlu isi di bahagian daftar guru. Daftar guru, IC guru baru tersebut. Ini sekolah B ya, sekolah baru. Dia ambil nama guru, daftar nomor IC tersebut, semak dan kemudian daftarkan ke sekolah mereka. Jadi sekolah lama tidak perlu buat apa-apa. Sekolah baru yang akan tarik guru guru tersebut, guru yang pindah. Tapi pastikan dulu, sekolah baru kena pastikanlah yang guru baru ini sudah melapor diri ke sekolah. Kalau tidak nanti bila guru tu ditarik dia tiada jadual pula. Jadi kena kerjasama di situ untuk memastikan jugalah keberadaan guru tersebut sudah berada di sekolah atau tidak. Okey, bagaimana cara untuk melihat senarai guru? Apabila kita sudah log masuk, di bahagian kemudahan ini kita boleh nampak senarai guru akademik. Guru akademik ni adalah guru yang mengajar. Okey, dia ada kelas, dia ada subjek dia. Okey, jadi kita akan nampak bila kita klik senarai guru akademik, kita akan nampak semua senarai guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Okey, ini admin iaitu pentadbir boleh lihat yang ini. Dan juga admin sekolah. Kemudian untuk riset kata laluan yang kita lihat tadi di sini, di bahagian tindakan ni kita boleh nampak senarai pengguna. Tadi senarai guru akademik. Untuk riset kata laluan kita pergi ke menu senarai pengguna. Okey, di sini ada butang riset. Hanya perlu riset di sini. Kalau kita kalau sekolah yang ramai guru dia, untuk mudah search, ada search bar di sini untuk cari nama guru yang minta riset tersebut dan kemudian risetkan saja. Dan password riset adalah 6 nombor IC akhir. 6 nombor IC akhir. Okey. Okey, selepas reset kata laluan pengguna guru, kata laluan akan kembali pada asal iaitu default, iaitu 6 digit nombor IC tanpa dash. Okey. Username tetap nombor IC guru-guru. Okey. Untuk menghapus atau memadam guru yang telah pensiun, meninggal dunia atau lain-lain, sama juga cikgu pergi ke senarai pengguna. Di dalam senarai pengguna ini ada ikon padam. Jadi di situlah kita boleh memadam atau menghapuskan data guru tersebut. Sebenarnya kita padam dia daripada senarai pengguna sekolah. Data tu guru somewhere masih ada lagi lah mungkin di tempat lain, tapi dia cuma padam daripada pengguna sekolah untuk mengelakkan digunakan lain oleh guru bukan guru lain lah, digunakan untuk disalahguna, kena guna untuk isi tambah lagi pula guru kalau guru tu sudah bukan berada di sekolah tersebut. Okey, fungsi padam hapus hanyalah sebagai pengguna di sekolah. Ini yang saya katakan tadi, kita hanya padam atau hapus di sekolah sahaja. Jadi untuk mengelakkan ID tersebut disalahguna disebabkan penggunanya meninggal, pensiun, sambung belajar, sebaiknya admin padam atau hapus guru tersebut sebagai pengguna. Okey, jangan bimbang jika tersalah padam atau hapus, kita boleh tarik balik guru tersebut. Maksud dia kalau kita tersalah padam pun dia tidak jadi pula cuti, dia tidak jadi pula cuti sambung belajar. Okey, kita buat saja macam tadi, iaitu tambah guru tu, kita ambil IC dia, persemak dan kemudian tambahkan dia ke sekolah. Yang ni, tarik masuk guru. Cara tarik masuk guru di bahagian kemudahan juga, iaitu di bahagian daftar pengguna atau admin. Okey, masukkan sahaja kad pengenalan guru tersebut, kemudian kita semak. Apabila sudah semak, maklumat guru tersebut akan keluar.
Kalau dia baru berpindah dari sekolah asal, kita akan nampak sekolah asal dia dan sekolah semasa, iaitu sekolah kita, dan jawatan guru tersebut kemudian kita simpan. Jadi automatically guru tersebut sudah berada di sekolah kita. Okay, ini adalah yang situasi tadi yang guru berpindah tu. Jadi sekolah baru saja, yang admin sekolah baru sahaja yang akan bertindaklah untuk menarik data. Admin sekolah lama tidak perlu buat apa-apa, tidak perlu buang cikgu tu ke apa, sebab bila data dia kena tarik oleh sekolah lain, otomatik data dia keluar daripada sekolah tersebut. Okay, fungsi tarik data guru dari sekolah lain akan memudahkan admin menguruskan pengguna baru di sekolah berkenaan tanpa menunggu pihak ketiga. Okay, data e-operasi perlu dikemaskini segera bagi mengelakkan guru tersebut hilang kembali. Jadi ini perlu daripada PK1 rasanya yang menyelaras data e-operasi. Jadi perlu segerakanlah pengemaskinian data tersebut bagi mengelakkan nanti kalau ada kes yang guru berpindah tu, guru admin sekolah baru dia sudah tarik, tiba-tiba hilang lagi balik dari sekolah baru dia. Okay. Tapi kalau hilang, jangan bimbang, tarik sahaja semula. Okay, untuk seterusnya ke topik ke-6, pelaporan PDPR guru. Minta maaf kalau saya laju sebab saya untuk presentation ni saya lajukan saja. Yang paling penting sebenarnya adalah bahagian bengkel nanti. Okay. Okay, untuk pelaporan PDPR guru, laporan PDPR ni adalah sebenarnya bila kita sudah setkan kelas, sudah setkan guru yang baru masuk ke sekolah pun sudah set. Yang seterusnya adalah dibuat oleh guru masing-masing sudah. Okay, guru mengisi pelaporan PDPR harian, tarikh PDPR dilaksanakan. Yang ini saya akan terangkan mengenai tarikh, apa beza tarikh PDPR dilaksanakan, semak pelaporan yang dihantar dan padang pelaporan PDPR yang tersilap. Okey, apabila kita membuat pelaporan PDPR harian, ini adalah interface yang kita akan nampak untuk guru biasa, guru setiap kali guru akademik yang lain, apabila mereka login, mereka akan nampak borang pelaporan PDPR. Okey, selepas diorang sudah login pertama kali, ini yang mereka akan nampak. Okey, borang pelaporan PDPR. Seperti biasa, hanya klik daftar dan kemaskini, isikan nama guru, ID D5. ID D5 ni sebenarnya satu kali saja kita akan isi. Waktu pertama kali kita login tu kalau saya tidak silap. Okay. Sebab saya pun belum buat juga sebenarnya ni untuk bersama-sama berbengkel. Okay, baca maklumat berkaitan tempoh pembuatan, membuat pelaporan, borang pelaporan PDPR dan klik simpan. Okay, perhatian. Okay, untuk yang ini, sebelum ini macam kita punya sistem big data, sistem PDPR, link PDPR yang kita gunakan sebelum ini iaitu Google Form, kita boleh satu kali lamsam, macam mungkin ada guru yang isi link PDPR tu sebab dia bagi senarai mengikut tarikh dan hari kan, dari hari Isnin untuk satu minggu tersebut, dan tiada masa tutup, sistem ditutup. Tapi untuk pelaporan PDPR, SPDPR ini, pastikan admin semua mengingatkan guru-guru untuk mengisi sebelum pukul 6 petang kalau mau melihat data, sebab sebelum pukul 6 petang, data pelaporan kita akan masih nampak untuk hari tersebut. Iaitu macam contohnya kalau kita mengisi pada hari ini, sebelum pukul 6 petang, jadi bila di pelaporan kita akan nampak pengisian ada senarai nama ada dalam hari ini juga. Okay. Tapi jika kita isi selepas pukul 6 petang, pada hari tersebut, iaitu 61 minit, nama senarai nama akan masuk, akan dipaparkan keesokannya dalam pelaporan. Dia tidak akan nampak lagi malam tu. Macam kalau kita punya SharePoint sekarang, kita boleh nampak kalau pukul 9 pun sebenarnya kita boleh nampak dia ada update last kemaskini pukul 8.45 malam, jadi kita akan nampak senarai guru. Tapi kalau yang ini jam 6 dorang close sudah penghantaran PDPR. Jadi kalau boleh guru-guru boleh isi selepas pukul 6, tapi
pelaporan dia besok. Okey. Selepas pukul 6 petang hari biasa masih boleh mengisi, tetapi data akan masuk esok. Hari Jumaat 6 petang sistem akan ditutup sehingga Isnin. Jadi kalau yang ini sistem dia tidak akan buka lagi lepas jam 6 petang untuk mengisi. Okey, data jana sebelum pukul 10 pagi. Hanya 3 hari ke belakang dibenarkan bagi yang lewat mengisi. Yang ini macam yang saya cakap tadi, sistem Google Form kita sebelum ini kita ada kita boleh isi 1 minggu punya tarikh sebab dia bagi link untuk 1 minggu. Tapi untuk sistem SPDPR ini hanya boleh backdated 3 hari ke belakang. Ini dia punya gambaran lah. Jadi Ahad tutup, Isnin hingga Jumaat sahaja buka pukul kemudian pukul 6 petang Jumaat tutup sudah. Okey. Pengisian dibuka. Maksud pengisian dibuka ni boleh isi tapi pelaporan dia ke hari esoknya. Okay, backdated hanya 3 hari sahaja pengisian pelaporan. Iaitu maksudnya 3 hari. Contoh dia, cikgu mengisi pada 19 hari bulan. Jadi hanya boleh sehingga 16 hari bulan saja isi. Okay. Contoh dia kalau kita isi hari Jumaat hanya boleh backdated sampai hari Selasa saja. Jadi hari Isnin burn sudah. Tidak dapat isi sudah untuk hari Isnin. Jadi sebaiknya 1 minggu kalau yang macam tidak mau banyak-banyak kali isi itu, tidak mau isi hari-hari, dia mau 2 kali seminggu kah ataupun mau lamsam, dia tidak boleh sudah lamsam hari Jumaat saja, dia kena 2 kali lah. Okay. Untuk menyemak laporan PDPR, ini guru sendiri boleh semak ya, guru subjek tersebut sendiri bila dia isi. Okay, bahagian laporan, senarai guru lapor PDPR, klik tarikh pengisian pelaporan. Tarikh pengisian ni adalah tarikh kita isi bila. Maksudnya kalau hari ini kita buka login dan isi tarikh hari ini sehingga berapa hari bulan, mungkin lusa ataupun mungkin cikgu ingat cikgu isi mungkin 2 hari lepas 5 hari bulan, dari 5 hari bulan sehingga hari ini. Jadi dia akan tunjuk semua pelaporan yang telah cikgu isi sebelum ini. Perhatian, sekiranya cikgu melapor selepas pukul 6 petang pada hari semasa untuk semak pelaporan PDPR, pastikan cikgu pilih tarikh yang betul kerana pada jam 6 1 petang tarikh pengisian pelaporan sudah bertukar pada hari esok. Jadi mengelakkan cikgu tidak jumpa pelaporan cikgu selepas melapor PDPR. Ini yang maksud saya, kalau contoh kita isi hari Isnin hari itu, kita isi hari Isnin tapi masa kita isi itu adalah pukul 6:01 petang. Okey. Jadi tarikh yang kita kena cari, dia tidak akan walaupun kita isi hari Isnin, cari 5 hari bulan, dia tidak akan jumpa 5 hari bulan kalau kita isi selepas jam 6:01 petang. Jadi cari 20 hari bulan baru jumpa sebab kita sudah limpas 6:01. Terusnya untuk padam pelaporan PDPR, macam tadi juga di bahagian laporan, senarai guru lapor PDPR, dia akan keluar interface ini dan hanya cari tarikh pengisian pelaporan, kemudian paparkan dan bahagian senarai ini akan keluar. Senarai pelaporan yang telah kita buat akan keluar dan di bahagian tindakan scroll ke tepi akan nampak bahagian tindakan dan hanya klik butang padam itu sahaja. Seterusnya analisis pelaporan PDPR. Okey, analisis ini yang saya mendapat maklumat daripada rakan ICT di negeri yang sudah menggunakan SPDPR inilah. Analisis pelaporan sebenarnya hanya boleh dilihat oleh pentadbir. Betul kan saya, JPN kalau betul, sebab ini yang saya dapat maklumat dari kawan lah. Okey, hanya dapat dilihat oleh pentadbir dan juga admin sekolah dan juga admin sekolah. Okey, guru-guru dia tidak akan dapat nampak. Okey, tarikh pengisian
pelaporan adalah bermaksud tarikh ketika guru tersebut mengisi pelaporan. Ini yang maksud saya tadi. Tarikh pengisian adalah tarikh pengisian pelaporan, tarikh bila guru tersebut isi pelaporan. Tarikh pelaksanaan adalah tarikh PDPR itu dijalankan. Okey, contohnya guru tersebut menghimpunkan 2 hari punya laporan, iaitu 19 dan 20 hari bulan, dan dia mengajar kedua-dua hari tersebut. Yang ni cikgu ni lamsam, dia tidak mau isi. Dia ada 2 kelas, hari Isnin, hari Selasa dia ada kelas, tapi dia tidak mau isi hari Isnin, dia mau isi hari Selasa. Okey, jadi tarikh pengisian adalah 20 hari bulan. Tarikh pelaksanaan yang dia melaksanakan PDPR adalah Isnin 19 dan juga Selasa 20 hari bulan. Itu beza tarikh pengisian pelaporan dan juga tarikh pelaksanaan. Seterusnya, ini adalah analisis pelaporan PDPR yang boleh dilihat oleh pentadbir, di mana yang ini analisis pelaporan PDPR negeri. Rasanya ini hanya admin di JPM yang akan nampak. Okey, ini admin sekolah. Okey, akan nampak nama sekolah, kemudian laporan PDPR mengikut sekolah, iaitu berapa guru melaksanakan PDPR, peratus penglibatan guru, dan juga bilangan PDPR yang telah dilaksanakan. Okey. PDPR harian mengikut sekolah. Okey. Semua laporan ini kita boleh lihat di bahagian menu laporan. Kita ada analisis pelaporan PDPR mengikut sekolah, PDPR harian mengikut sekolah. Yang ini ikut sekolah ni untuk seminggu kalau saya tidak silap. Dan harian mengikut sekolah ni, ini hari-hari lah. Laporan harian. Formula purata untuk PDP, yang ini kita akan nampak purata PDP, iaitu bilangan sesi PDPR bahagi jumlah guru akademik. Jadi ada berapa sesi PDPR pada hari tersebut, kita akan nampak di sinilah. Senarai guru tidak lapor. Okey, yang ini saya rasa yang biasanya kita mau semak setiap hari seperti sebelum ini. Ini yang kebanyakan pentadbir dan juga saya tengok, itu senarai guru tidak lapor PDPR. Okey. Semua di bahagian sini, bawah sekali di bawah PDPR ikut harian, ikut sekolah. Senarai guru tidak lapor PDPR kita akan nampak di sini. Okey. Hanya perlu isi tarikh laporan, contohnya hari ini, dan papar semakan, kita akan nampak siapa hari ini yang tidak melapor, akan keluar senarai nama. Okay. Ini untuk senarai guru lapor PDPR. Jadi kalau kita mau tengok siapa yang sudah melapor pula pun sama juga, cuma perlu pergi bahagian menu di bawah, senarai guru lapor PDPR, masukkan tarikh pengisian pelaporan, contohnya hari ini, dan kemudian paparkan, dan kita akan nampak senarai guru tersebut. Okey, perhatian, laporan guru melapor ataupun guru tidak melapor sebaiknya dilaksanakan seminggu sekali untuk menyemak guru cicir. Okey. Kemudian pemantauan harian guru melapor adalah berdasarkan jadual waktu guru tersebut. Yang ini seperti sebelum ini, kalau yang ikut jadual waktu guru yang mengajar tersebut lah, guru-guru tersebut ikut jadual waktu PDPR. Itu adalah pemantauan harian, maksudnya mengikut jadwal. Seterusnya tajuk terakhir adalah panduan SPDPR guru. Okay. Yang ini cuma peringatan semula sajalah apa yang perlu kita ambil perhatian. Sebelum saya serahkan kepada bengkel, kita sudah habis untuk pembentangan. Nanti di bengkel kita akan lebih nampak sebenarnya macam mana interface di dalam SPDPR ini. Okay. Paling penting mesti ingat adalah backdated hanya 3 hari sahaja untuk pengisian pelaporan. Okay. Tidak boleh lagi 1 minggu, bukan lagi 1 minggu dari hari Isnin sampai hari Jumaat. Lepas tu mau isi pukul 10 malam hari Jumaat, tidak boleh sudah. Okay. Hari Jumaat pukul 6 petang tutup. Kalau mau isi, kalau mau backdated, dia 3 hari ke belakang sahaja. Okay. Ini pautan laman web SPDPR Sabah, spsabah.moi.gov.my. Untuk masuk menggunakan
username dan username IC, password 6 digit belakang IC. Log masuk pertama kali, ini yang kita akan lihat, ini interface dia. Dan kemudian apabila kita log masuk pertama kali, mesti diingat kita kena ubah password kepada 8 aksara, ada huruf besar dan kecil. Kemudian baru kita login semula. Dan apabila kita login semula, dia akan minta kita borang pengisian PDPR, iaitu kita isi email MOEDL. Sekali ini saja kita isi email MOE ni yang di sini. Okay. Okay. Dan ini adalah pengisian pelaporan PDPR harian. Okay. Ini yang macam yang Google Form kita. Cuma kali ini dia dalam bentuk borang yang tinggal klik-klik sajalah, tidak payah banyak lagi mau menulis. Okay. Di sini bahagian daftar dan kemas kini, ini yang menu guru-guru mata pelajaran yang akan nampak. Yang menu banyak-banyak tadi ada kemas kini apa semua tu, admin saja yang boleh lihat. Yang bahagian yang guru kelas hanya akan nampak sini saja. Okey. Ini borang pelaporan PDPR, ID dia 5, masukkan di situ. Peringkat sekolah rendah menengah, sekolah rendah atau menengah. Mata pelajaran, macam biasa, isi macam biasa kita punya pelaporan. Okay, nama kelas, sebab itu admin perlu, nama kelas di sini, guru cuma perlu tinggal klik sahaja nama kelas. Sebab itu admin sekolah, cikgu ICT terpaksa setkan kelas ni dulu. Okay, dan bilangan murid. Okay. Kemudian tarikh PDPR dilaksanakan, tempoh masa, dan kemudian pendekatan yang digunakan. Offline, online ataupun offsite. Okay. Macam biasa pilihannya ada 3 ataupun 4 termasuk gabungan. Okay. Ini kalau pilihan dalam talian online, ini yang akan diisi bahagian ini. Okay. Jadi tidak perlulah kita isi bahagian offline ataupun offsite kalau pilih pilihan dalam talian. Ini pilihan untuk luar talian, bahagian yang perlu diisi. Sebenarnya sama saja, cuma dia kali ini kita tanpa perlu menaip panjang. Dia yang ini untuk guru mata pelajaran mengisi lah. Yang banyak sikit kerja ni admin lah untuk kasih sediakan kelas tu. Okay, offsite dan gabungan. Okay. Okay, apabila kita siap untuk mengisi semua tu, adakah anda melaksanakan PBD secara lisan atau tertulis ataupun gabungan, adakah PBD direkodkan, kemudian kita simpan. Jadi ya melaksanakan PBD, nombor 2 akan aktif. Okey, kalau ya di sini ini akan aktif, kalau tidak di sini ini tidak aktif lah, jadi grey saja. Okey. Kemudian simpan dan hantar. Okey, bila kita sudah hantar, guru sendiri boleh semak, iaitu di bahagian sini laporan senarai guru lapor PDPR, boleh lihat berapa hari bulan tarikh kita melaksanakan PDPR tu. Okey. Tengok, tidak saya ini untuk guru subjek hanya boleh melihat individu punya sendiri. Okey, laporan individu masing-masing. Jadi dia boleh tengok sendirilah, saya lupa ke isi hari ini, kemarin saya ada isi ke tidak. Jadi dorang boleh semak sendiri. Okey. Okey, klik senarai guru lapor PDPR. Contoh dalam gambar aja ni, guru mengisi pelaporan pada 20 hari bulan selepas jam 6. Okey, kalau selepas jam 6, tarikh dia kena cek adalah dia tarikh pelaporan 20 hingga 21. Tarikh PDPR dia 20 hari bulan. Selepas 6 petang, dia kena hingga 21. Dia tidak boleh 20 hari bulan hingga 20 hari bulan. Sebab memang tidak akan jumpa tu nama. Okey. Terusnya, perhatian modul senarai guru lapor PDPR. Pada modul senarai guru lapor PDPR peringkat individu, guru perlu sedar pukul berapa dia melapor. Yang inilah tadi ni. Untuk kalau dia semak bahagian ini, dia perlu ingatlah dia isi pukul berapa. Kalau dia isi pukul 7, dia perlu semak tarikh pelaporan 20 hingga 21. Sebab kalau 20 hingga 20 juga dia cek, tidak akan jumpa. Okey.
sama ada sebelum jam 6 petang atau selepas 6.1 petang. Ini kata kunci utama supaya guru-guru dapat lihat laporan yang mereka buat. Jika laporan tersebut tidak dapat dipaparkan. Jika tidak jumpa, terpaksalah mencari di mana, berapa hari bulan sebenarnya dia isi. Okey, untuk padam pelaporan PDPR harian, sebenarnya guru sendiri boleh memadam dia punya pelaporan harian. Dia salah isi, sepatutnya saya tidak kelas hari ini, tapi dia terisi. Okay, dia boleh padam sendiri dengan cara klik saja di bahagian sama juga tadi itu, senarai guru lapor PDPR, keluar dia punya senarai itu, scroll ke tepi di bahagian tindakan dan kemudian padamkan. Okey, info penting ni adalah sebenarnya ulangan sajalah bahagian perhatian tadi. Jadi admin kena ingat ada admin sekolah, tempoh berada dalam website tersebut, berada dalam interface tersebut 5 minit, iaitu 300 saat. Okey. Guru-guru mata pelajaran yang lain adalah selama 2 minit atau 120 saat berada pada muka depan. Tempoh ini akan dikira apabila tiada aktiviti yang dilakukan pada sistem. Jadi tiada aktiviti, dia macam standby mode lah, dia automatically kena kick keluar, jadi kena relog in. Okay. Kemudian admin sekolah boleh tarik guru yang baru pindah ke sekolah mereka dengan sendiri. Admin sekolah tidak boleh buang guru yang keluar dari sekolah mereka. Guru pensiun meninggal, admin boleh padam sebagai pengguna sistem. Ini ulangan sejalan dari tadi. Sekolah baru yang akan menarik guru baru pindah. Okay, sekolah lama tidak perlu buat apa-apa. Okay, selepas reset kata laluan pengguna guru, kata laluan akan kembali pada asal atau default yang ini. Cikgu ingat ini sudah default, memang 6 IC. Yang penting ada tukang tekan reset lah, iaitu kita lah nih, tukang tekan reset. Kemudian fungsi padam, hapus hanyalah sebagai pengguna di sekolah tersebut. Bagi melakukan ID tersebut disalahguna disebabkan penggunanya meninggal, pensiun, sambung belajar, sebaiknya admin padam hapus guru tersebut sebagai pengguna. Jangan bimbang, jika tersalah padam hapus, kita boleh tarik saja semula guru tersebut. Fungsi tarik data guru dari sekolah lain akan memudahkan admin menguruskan pengguna baru di sekolah berkenaan tanpa menunggu pihak ketiga. Data e-operasi perlu dikemas kini segera bagi mengelakkan guru tersebut hilang kembali. Tapi kalau tersalah padam, jangan bimbang, tarik sahaja guru tersebut, ataupun hilang tiba-tiba tu guru, jangan bimbang, tarik sahaja guru tersebut. Ini adalah tugas admin. Tarikh pengisian pelaporan adalah bermaksud tarikh ketika guru tersebut mengisi. Okay, beza tarikh pengisian. Tarikh pengisian adalah tarikh mengisi, tarikh pelaksanaan adalah tarikh dia menjalankan PDPR, tarikh sesi PDPR berlaku. Okay, laporan guru melapor atau tidak melapor sebaiknya dilaksanakan semua sekali untuk menyemak guru cicir. Yang ini pentadbir, tugas bahagian pentadbir atau admin sekolah lah. Pemantauan harian guru melapor ada berdasarkan jadual waktu tersebut. Okay, jadi untuk peringatan kepada makluman kepada pentadbir dan juga admin sekolah, pemantauan harian adalah berdasarkan jadual waktu PK1, GB, PK1 dan admin sekolah. Pemantauan harian adalah berdasarkan jadual waktu guru tersebut. Okey, pada modul senarai lapor PDPR peringkat individu, guru perlu sedar yang paling utama guru mesti isi sebelum pukul 6 petang. Dan dia mesti sedarlah dia isi sebelum 6 petang ataupun selepas 6 petang. Jadi kalau sebelum 6 petang, pelaporan dia memang akan jumpa pada hari tersebut juga tarikh yang sama. Tapi kalau dia isi selepas 6 petang, pelaporan dia akan dia jumpa pada hari berikutnya. Okey? Supaya dia tidak cari-cari lagi mana dia punya pelaporan, suruh dia cek besok punya pelaporan. Ada tuh. Kalau dia terlebih pukul 6. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih dan saya serahkan kepada Cikgu Vin untuk kita sesi berbengkel sekarang. Terima kasih Cikgu. Oke, terima kasih Cikgu Nazira berkenan dengan taklimat sebentar tadi. Selamat petang kepada semua yang hadir pada hari ini, terutamanya kepada Puan PPD, pengetua-pengetua, guru-guru besar, PK, penolong kanan,